صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى
عبدك ورسولك النبي الأمي ولا وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama pada petang yang mulia ini dan dalam mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadat mengikut mazhab Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Ya, para jemaah sekalian, pada pelajaran kita semalam kita telah membicarakan daripada rukun wuduk yang telah kita selesai bicarakan, dan kemudian kita telah masuk dalam membicarakan tentang syarat-syarat wuduk. Dan kita telah mengatakan orang yang nak mengambil wuduk mesti cukup syaratnya ada 10. Kalau cukup syarat ini baru sah wuduk dia. Kurang satu syarat tak sah. Pertama dia Islam. Kalau orang kafir ambil wuduk tak sah. Keduanya dia tamyiz. Tamyiz tu maknanya dia sudah berakal. Dia berakal tu kira-kira dia sudah boleh makan minum sendiri atau istinja sendiri. Kalau anak-anak kecil, baby, dia wuduk tak sah. Melainkan kalau nak kerjakan tawaf umrah, tawaf haji, itu wali dia, mak bapak dia mewudukkan dia. Dan ketiganya ialah bebas dari darah haid dan nifas. Jadi orang perempuan yang dalam haid dan nifas, dia wuduk tak sah. Tapi kalau sekiranya dia wuduk itu ada beberapa masalah yang telah kita sebutkan, iaitu seperti dia mandi sunat ihram kerana nak buat haji atau umrah, atau mandi sunat hari raya kerana nak pergi semayang hari raya walaupun dia tak semayang, pergi menghadiri tempat solat hari raya, maka masih dikirakan pahala dan sunat. Tapi selain pada itu, kalau dia mandi hadas besar, dia masih lagi hadas besar, dia belum bersih lagi haidnya, tapi dia mandi hadas besar, tak sah. Dia berambil wuduk walaupun dia masih dalam haid, tak sah wuduk dia. Dan yang keempatnya, kita dah kata bebas dari sesuatu yang menghalangi air terkena pada kulit. Jadi kalau ada cat atau Q-tex yang mewarnakan kulit yang duduk di atas kuku kita, tu tak sah. Melainkan kalau yang dah serap ke dalam kulit kita seperti inai, dah serap dalam kulit, dia ambil wuduk, sah. Ya. Dan demikian juga kita mengatakan wajib dia mengetahui mana yang wajib, mana yang sunat dari perkara anggota wuduk.
Wajib dia tahu. Kalau sekiranya dia kata semua tu sunat, maka tak sah. Kalau dia kata semua tu 6 rukun tu wajib, maka sah. Walaupun ada yang sunat seperti mencuci telinga sunat, berkomor-komor sunat. Tapi dia kata semua yang wajib. Umpamanya orang tak belajar lah, orang awam ya. Maka dikira sah. Tapi awaslah kalau dia menganggap yang wajib tu sunat. Oh, ni semua sunat. Cuci muka sunat. Cuci kaki tangan sunat. Oh, kalau gitu tak sah wuduknya kerana dia anggap yang fardu tu sunat. Dan yang ketujuh, tidak boleh ada sesuatu yang melekat pada badan. Ini yang merubahkan warna sifat air. Kalau kat badan dia tu ada pewarna yang ambil wuduk, air bertukar jadi warna biru. Ataupun air tu berbau warna wangi. Ya, umpamanya. Itu tak boleh lah sebab dia merubahkan sifat air. Dan yang ke-8 yang kita dah sebut, air yang digunakan airnya suci lagi menyucikan. Air yang mustakmal, yang suci tapi tak menyucikan, itu tak boleh ya. Seperti air kopi, air teh, air suci tapi tak menyucikan ya. Dan yang ke-9 yang kita mengatakan orang yang daimul hadas. Orang yang hadasnya senantiasa, kencing-kencingnya atau darah istihadah dia selalu keluar. Orang ini, maka dia hendaklah syaratnya ambil wuduk setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu ya. Dan dia punya syarat lagi ialah hendaklah dia segerakan membasuh antara satu anggota ke satu anggota. Tak boleh dilambat-lambatkan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan 10 syarat wuduk yang telah kita baca semalam. Dan hari ini kita masuk di muka surat 189. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi berkata Tuan Pengarang kita, iaitu mari kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah SAW dan sekalian para ahli bait, keluarga yang dikasihi dan para sahabat yang diridai dan semua para tabi'in dan tabi'in dan para alim-alim ulama salafus salih, khususnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan semua kepada alim-alim ulama, masyayikh, guru-guru yang telah menyampaikan agama pada kita, dan khususnya kepada guru kita iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-dua mereka berada di kota Madinah. Semoga Allah merahmati kedua mereka dan semua para alim-alim ulama kita, masyayikh kita, dan semoga Allah tinggikan darjat-darjat mereka, dan semoga Allah Ta'ala kabulkan akan sekalian ilmu mereka itu menjadi ilmu yang manfaat untuk dapat kita amalkan dan dapat kita berkahnya dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, di muka surat 189 berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihim bikum fid darani amin. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara-perkara yang dapat membatalkan wuduk ada 4. Ada 4 perkara yang batalkan wuduk. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul, iaitu kemaluan depan, atau dubur, iaitu kemaluan belakang. Baik yang keluar tu berupa angin atau benda yang lain. Benda yang lain tu seperti air kencing ataupun kita qada buang air besar ya. Kecuali sperma, iaitu air mani. Maka tidak membatalkan wuduk tapi wajib mandi. Kalau keluar air mani, dia wuduk tak batal. Kenapa tak batal? Kerana dia adalah suci. Sebab daripada air mani lah jadi manusia. Jadi kalau air mani tu najis, kita ni pun najis. Sebab kita ni daripada air mani. Tetapi Allah Ta'ala telah muliakan kita sebagaimana Allah firmankan, laqad karramna bani Adam, telah kami muliakan anak cucu Adam. Jadi dengan Allah Ta'ala muliakan anak cucu Adam itu, maka artinya Allah Ta'ala telah sucikan air mani yang asal kejadian kita. Maka dengan itu tidaklah air mani itu najis. Maka dengan itu apabila kalau keluar air mani itu, maka dengan itu taklah membatalkan wuduk ya. Mengeluarkan air mani itu tidak membatalkan wuduk.
Habis ustaz dah keluar air mani wajib mandi. Wajib mandi tapi wuduk tak batal. Tapi nak salat macam mana? Kalau dah ada besar memang tak boleh salat pun ya. Jadi itulah keluar sesuatu dari dua jalan, yang kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, apa saja keluar melainkan air mani, maka batallah wuduknya. Sesuatu yang keluar dari kubul, iaitu kemaluan depan atau kemaluan belakang dubur, dapat membatalkan wuduk dengan 4 syarat. 4 syarat ini kalau ada baru batal wuduk. Masya Allah ya. Jadi tuan pengarang kita ni dia pergi terperinci lah ya. Bukan cakap-cakap saja tapi ada syarat. Syaratnya pertama, keluarnya sesuatu. Lain halnya dengan masuknya sesuatu. Kalau masuk sesuatu tak batal. Tapi kalau keluar, baru namanya batal ya. Maka tidak batal wuduknya. Contoh, kalau masuk sesuatu, memasukkan obat lewat kemaluan bahagian belakang. Umpamanya budak lah ya. Dia tak boleh buang air besar ya. Jadi dicocokkan obat kat dalam ponggong dia tu. Ustaz ni batal wuduk. Tak batal. Yang batal kalau keluar ini masuk ke dalam dubur dia, itu tak membatalkan wuduk ya. Dan batal wuduk tu dengan syarat kedua dari kemaluan. Lain halnya dengan keluarnya sesuatu dari mulut. Keluar daripada mulut, daripada hidung, daripada mata, daripada telinga. Semua ni tak membatalkan. Yang batal ialah kemaluan. Kemaluan depan, kubul. Kemaluan belakang, dubur. Itu dua kemaluan kita. Dan keluar tu dengan syarat secara yakin. Lain halnya jika ragu apakah keluar sesuatu dari kemaluannya atau tidak. Ini orang was-was lah ni. Aku kentut ke tak ni? Macam pus. Macam gitu saya terbuka. Macam dia punya dubur itu macam terbuka. Pus. Aku kentut ke tak ni? Was-was. Kalau was-was dia tak membatalkan wuduk. Macam tu juga kita rasa. Aku ni kencing ke tak ni? Keluar kencing ke tak ni? Kalau was-was dia tak membatalkan wuduk. Melainkan kalau orang yang memang penyakit. Penyakit aku dah tahu dah, ni kencing aku ni keluar kencing ni, itu batal lah. Tapi kalau sekiranya dia memang berpenyakit, atau kita dah sebutkan tadi daimul hadas, sentiasa dia dalam hadas, maknanya dia sentiasa keluar kencing-kencing, itu nama penyakit salasil baul, kencing yang tak putus. Jadi orang ini sebenarnya diberikan kemaafan. Memang wuduk dia batal, tetapi dibolehkan dia solat kerana dia sudah ambil wuduk dalam waktu dengan syarat. Ambil wuduk dalam waktu dan satu wuduk untuk satu fardu. Tapi berapa banyak sembahyang sunat boleh. Jadi kalau dia sembahyang fardu zuhur, dia masuk waktu zuhur, dia sembahyang, dia ambil wuduk, kemudian kencing dia keluar. Tapi tak apa, dia pun solat sunat qabliyah, sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian dia sembahyang fardu zuhur, kemudian sembahyang ba'diyah sunat zuhur, kemudian sembahyang sunat hajat. Sembahyang sunat berapa banyak ustaz? Sembahyang sunat berapa banyak boleh, tapi yang fardunya satu wuduk untuk satu fardu. Bagi orang yang berpenyakit yang kita dah sebut tadi, daimul hadas ya, yang senantiasa berhadas. Dan yang keempat dari syaratnya ialah seseorang yang jelas laki-laki atau jelas perempuan. Maknanya yang jelas tu maknanya confirm ini lelaki. Jadi keluar air kencing keluar angin tu daripada kemaluan lelaki dia. Atau dia ni perempuan, keluar air kencing dia atau darah tu daripada kemaluan perempuan dia. Lain halnya jika khunsa, iaitu seorang yang memiliki dua alat kelamin. Alat kelamin yang depan lah ya. Kalau dubur ni belakang, lelaki perempuan sama. Kalau keluar angin, kentut, keluar itu batal. Itu dah tentu ya. Tetapi kalau keluar di depan, bahagian depan. Orang bahagian depan, lelaki kencing, keluar zakar dia, kencing dia, keluar batal. Orang perempuan, keluar darah dia daripada faraj dia, itu batal. Tetapi kalau sekiranya dia ada dua alat kelamin. Alamak ustaz, kena macam mana ni? Ini namanya khunsa muskil. Khunsa yang problem. Khunsa yang problem. Lain halnya jika khunsa, iaitu seorang yang memiliki dua alat kelamin dan keluar sesuatu dari salah satu kemaluan, maka tidak batal. Ini lelaki ke perempuan? Dia ada dua-dua ada. Dia ada kemaluan lelaki ada, kemaluan perempuan ada. Kalau keluar salah satu yang kencing dia ataupun darah dia, maka taklah dikira batal. Itu pun ada pembahasan ulama jugalah ya. Itu perkara yang jarang berlaku ya. Kadang-kadang saja. Bukan banyak orang macam tu ya. Faedah yang pertama, keluarnya sperma iaitu mani yang mewajibkan mandi
hukumnya adalah tidak membatalkan wuduk jika keluar dalam posisi yang tidak membatalkan wuduk. Umpamanya dia tertidur dalam posisi duduk, kemudian keluarlah air mani. Dia tertidur. Tertidur ni tidak membatalkan wuduk jika tidurnya punggungnya tetap. Itu kita akan nanti sebutkan kemudian ya. Jadi kalau tidur punggungnya tetap, makna tetap tu tak bergoyang. Jadi dia dalam tidur, dia tertidur. Dia termimpi. Dia mimpi pula, mimpi bidadari pula. Allah. Mimpi bidadari, dia bersatu dengan bidadari itu. Keluar air mani. Kemudian keluar terkejut. Alamak, aku ni dalam wuduk. Macam mana ni? Wuduk tak batal. Tetapi yang batalnya ialah bukan batal. Yang wajibnya ialah dia wajib mandi. Sebab dah keluar air mani. Ya. Lain halnya dengan keluarnya mani yang tidak mewajibkan mandi. Maka hukumnya adalah membatalkan wuduk. Ya. Mani yang keluar tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Macam mana mani keluar tak wajib mandi? Dia dah mandi dah. Dia maaf kata dia dah bersetubuh dengan isterinya. Dia dah mandi. Kemudian lepas tu dia dah mandi dah cukup. Kemudian dia dah siap berwuduk lah. Kemudian lepas tu maaf kata ada lagi air mani. Sisa air mani tu keluar pula. Alamak, keluar lagi air mani. Aku dah mandi dah. Jadi sini tak wajib dia mandi lagi. Sebab ini adalah the balance baki daripada air mani yang awal. Jadi sisa dia keluar. Tapi kerana dah keluar sesuatu dari kemaluan, batal wuduk, wajib mengambil wuduk. Itu ya tuan-tuan ya. Itu kalau kita nak tuliskan, kita tuliskanlah sikit ya. Jadi air mani yang keluar setelah daripada mandi hadas besar dan kemudian keluar daripada sisa air mani yang pertama, maka batal wuduknya dan wajib dia berwuduk. Tapi tak wajib mandi lagi. Sperma atau mani yang mewajibkan mandi itu jika telah terpenuh dua syarat. Ni bilakah keluar air mani yang wajib mandi? Ada dua syarat. Syarat pertama, sperma mani itu dari diri sendiri. Air mani kita sendiri. Yang lelaki pun air mani dia, kalau perempuan pun air mani dia. Lain halnya jika dari sperma orang lain, mani orang lain. Maka hukumnya adalah tidak wajib mandi. Seperti keluar sperma suami dari sang isteri setelah mandi dari hubungan suami isteri lah. Itu kita kata bersatu ataupun hubungan jima' lah ya. Maka tidak wajib bagi sang isteri untuk mandi yang kedua kali. Jadi suami isteri dah ada perhubungan suami isteri. Kemudian isteri pun mandi. Lepas isteri mandi, dah selesai. Kemudian keluar pula sisa air mani suami. Bukan air mani dia, air mani suami. Air mani suami kan masuk dalam rahim isteri. Tapi lepas dah mandi, keluar pula air mani suami. Itu bukan air mani dia. Jadi si isteri tak wajib mandi. Kerana ini bukan air maninya, ini air mani suaminya. Yang kedua, yang keluar pada pertama kali. Yang wajib mandi kalau keluar mani yang pertama. Pertama tu maksudnya kalau dah hubungan suami isteri. Jadi dah keluar air mani. Suami dah keluar air mani. Suami tu wajib mandi. Seperti kita keskan tadilah saya kata. Lepas dia dah mandi. Yang pertama dah keluar. Air mani dah keluar dah. Dari perhubungan suami isteri. Kemudian lepas dia dah mandi. Kemudian keluar lagi air mani. Baki sisa-sisa air mani yang pertama tak keluar habis. Maka air mani sisa kedua. Ini yang keluar keduanya. Balance-nya. Ini tak mewajibkan mandi. Alamak Ustaz, saya dah lepas mandi, keluar lagi air mani saya. Ini air mani yang sisa lah. Jadi dengan itu dia tak mewajibkan mandi. Tapi wuduk yang batal dan dia kena ambil wuduk. Itulah tuan-tuan. Faedah yang kedua, 4 masalah fikir yang terdapat pada seorang yang tatkala keluar air mani sedang dia dalam keadaan berwuduk. Wallahu a'lam. Kita bersitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu kita dalam bab yang pertama daripada perkara yang membatalkan wuduk, iaitu keluar sesuatu daripada dua jalan, iaitu kemaluan depan dan juga kemaluan belakang ya. Nah, sekarang kita masuk pula dalam membaca terjemahan Maulid Dibai.
Kita dah katakan bahawa ibu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha, beliau ini dalam masa mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada semenjak daripada satu hari bulan malam 1 Rabiul Awal, beliau telah dapat beberapa tanda-tanda kelebihan apa yang dia mengandung. Pada malam pertama 1 Rabiul Awal, Siti Aminah telah merasakan ketenteraman yang amat sangat, ya, yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam yang kedua Rabiul Awal, Siti Aminah datang seruan gembira bahawa yang beliau ini akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah SWT. Dan pada malam yang ketiga, seruan memanggil, wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, iaitulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan pada malam yang keempat, iaitu Sayyidatina Aminah mendengar suara seruan beraneka ragam tasbih para malaikat dengan jelas dan nyata. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Siti Aminah dengar suara tu. Orang yang tak ada. Ini suara malaikat ni, Masya Allah. Dan hari ini, hari yang keempat, dan malam ini malam yang kelima. Jadi malam kelima, bulan Rabiul Awal, Sayyidatina Aminah bermimpi. Mimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS ialah datuk moyangnya Nabi kita Rasulullah SAW. Sebab Nabi kita, datuk moyangnya sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail anak kepada Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim menyambut akan cucu cicitnya yang dia doakan. Rabbana Allahumma ba'ath lana, ya Allah, kau bangkitkanlah di antara kami rasulan min anfusihim, seorang rasul daripada kalangan mereka yang akan membawa mereka, memberikan berita gembira pada mereka. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan supaya Allah Ta'ala mengutuskan daripada keturunan dia seorang Nabi yang akan bawakan berita gembira dan memimpin manusia kepada jalan Allah. Itulah dia Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pada malam yang kelima yang Sayyidatina Aminah mengalaminya. Jadi setiap malam daripada setiap satu malam daripada malam awal Rabiul Awal, yang di mana Sayyidatina Aminah mendapat alamat-alamat dan tanda-tanda. Sebab tu sebahagian daripada orang kita, alhamdulillah, daripada mula 1 malam Rabiul Awal sampai malam 12 Rabiul Awal, mereka mengadakan bacaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menyambut akan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita menyambung lagi daripada bacaan kitab, iaitu daripada kita katakan Maulid Dibai. Di mana dalam bacaan Maulid Dibai kita yang telah kita lalui pada pelajaran yang lepas, kita sampai, kalau sekiranya siapa yang ada Telegram channel saya, bolehlah buka ya kepada saya punya hand. Saya dah masukkan pada semalam, iaitu yang terjemahannya tu. Boleh cek balik dengan terjemahan yang telah saya masukkan. Maulid Dibai yang dalam bahasa Melayu ya. Ya, kita dah sampai di muka surat yang ke-30 lebih ya, 32. Saya tengok sekejap, saya simak sekejap. Ya, muka surat yang ke-35 ya. Muka surat 35 semalam kita dah baca. Tuhan yang Bismillahirrahmanirrahim.
Berkata Al-Imam Sidi Ahmad Habib Al-Dibai rahimahullah ta'ala, Tuhan yang pemurah yang telah melimpahkan bagi makhluknya limpahan kemurahannya dan pemberiannya. Tiap-tiap malam turun perintahnya ke langit dunia menyerukan, adakah sesiapa yang mau memohon sesuatu hajat, nescaya aku tunaikan permintaannya. Alangkah baiknya kalau anda dapat melihat orang-orang yang beribadat berdiri sambil menangis. Jadi di sini diberitahu pada kita. Jadi pada setiap malam daripada malam-malam yang terakhir, iaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir ini ialah daripada jam lebih kurang 3 sampailah jam 5.30 ya. 2.30 sampai ke 5.30. Jadi kalau malam tu kita bagi 3 bahagian. 3 bahagian tu daripada lepas maghrib sampailah kepada subuh. Jadi kalau misal kata ada 9 jam. 9 jam, jadi kalau 3 bahagian, setiap satu bahagian 3 jam. Jadi kalau subuh tu pukul 5.30, 2.30 sampai 5.30, itu sepertiga malam terakhir. Dalam sepertiga malam terakhir, Allah SWT menurunkan malaikat membuat penyeruan seru kepada manusia. Bukan Allah turun, tuan-tuan. Ada riwayat hadis sebut Allah turun. Tapi bukan Allah yang turun. Tapi Allah perintahkan malaikatnya turun. Kerana dalam hadis lain, Allah disebutkan Allah perintahkan seorang malaikat yang menjadi penyeru. Siapa yang ada hajat, Allah nak kabulkan hajatnya. Siapa yang nak bertaubat, Allah Ta'ala nak terima taubatnya. Siapa yang nak mohon ampun, Allah Ta'ala nak ampunkan dia. Jadi Al-Imam Ahmad Dibai, Syekh Habib Ahmad Dibai mengatakan di sini, ada antara mereka yang menyesal, iaitu di muka surat dengan 37, page 37 daripada yang saya dah hantarkan dia punya nota je ya, nota Dibai itu. Ada antara mereka yang menyesali dirinya lalu bertaubat. Ada yang takut dirinya tercebur serta memarahi dirinya sendiri. Dia menyesal, dia marah diri, kenapa aku buat macam ni, kenapa aku tinggalkan perintahan. Dia menyesal, marah diri dia. Baguslah orang-orang ni semua tengah-tengah malam, sepertiga malam terakhir ni. Ada yang lari kerana dosanya dan cuba melepaskan diri. Lari ke mana? Lari ke rohani dia, lari daripada dunia, lari daripada bercampur dengan orang-orang yang melalaikan, tak mau lagi kerana takut diri dia berdosa. Mereka itu terus beristighfar sampailah menjelang siang, sampailah masuk subuh. Sebab itulah Allah Ta'ala memuji, iaitu wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Jadi kita ni kalau bagusnya pada waktu malam, sepertiga malam terakhir, selepas solat tahajud, solat hajat, solat taubat, kita baca istighfar sebelum masuk subuh tu. Subuh pukul 5.30, pukul 5.20, 5 suku tu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, niatkan hati, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku. Itu waktu yang paling bagus sekali untuk kita beristighfar. Ini disebutkan oleh Imam Dibai ni. Mereka itu terus beristighfar hinggalah menjelang siang. Dah masuk muka surat 38, dan mereka pulang setelah berjaya mendapat apa yang dihajatkan dan dapat keridhaan Tuhan yang dicintai, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang kembali dengan rasa kecewa. Beruntunglah mereka ya, kerana mereka semua dapat apa yang mereka pohonkan, hajat-hajatnya, diampunkan dosanya dan diterimalah taubatnya. Tak ada siapa yang kecewa. Kerana apa? Kerana Allah Tuhan yang Maha penerima doa dan Maha pemberi. Dia tak akan mengecewakan hamba yang bermohon padanya. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian masuk di muka surat yang ke-39. Maha suci Tuhan, Raja yang telah mencipta Nabi-Nya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diciptakannya Adam dari tanah liat. Jadi Nabi kita ni sebelum jadi Nabi Adam, Nabi sudah ada. Ustaz, macam mana? Siapa yang lahirkan Nabi? Nabi ada dalam bentuk nur. Jadi Nabi Adam belum lagi ada, Nabi sudah ada. Sebab tu seorang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, mata kuntan nabiyan, bila masa kau jadi seorang Nabi? Nabi mengatakan, kuntun nabiyan wa Adam bainal ma'i wa turab. Aku telah menjadi seorang Nabi sedang Adam masih lagi antara tanah dengan air. Maksud tanah dengan air ni, makna belum jadi apa-apa lagi.
Belum jadi tubuh badan, belum lagi diciptakan dia, ya. Masih lagi kita katakan tanah tu tanah, air tu air. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Nabi Adam AS sebelum kejadian dia, Nabi SAW sudah menjadi seorang Nabi. Tapi mana badannya? Dalam bentuk nur, ya. Dalam bentuk nur. Maha suci Tuhan Raja yang telah mencipta Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dicipta Adam dari tanah liat. Kemudian Tuhan bentangkan makhluk kemegahannya itu di hadapan segala benda seraya berkata, inilah penghulu para nabi sekaliannya, semulia-mulia orang pilihan dan sebaik-baik orang yang dicintai. Jadi Allah SWT setelah menjadikan nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bentangkan kepada semua makhluk. Siapa yang ada tu? Semua makhluk tu, daripada haiwan, daripada batu, daripada Masya Allah, ya, segala-galanya selain daripada manusia. Jin sudah ada pun, ya. Selain daripada manusia, ya, Allah SWT telah bentangkan. Jadi di sini Nabi SAW sudah dicipta oleh Allah sebelum sebelum Allah mencipta Nabi Adam AS. Nah, kemudian Allah buat pengisytiharan pada semua makhluk. Inilah dia penghulu para nabi, makna Sayyidul Mursalin, pemimpin sekalian nabi. Dan demikian juga, inilah dia semulia-mulia pilihan dan sebaik-baik orang yang dicintai. Inilah dia yang paling the best sekali, paling best nabi, paling best manusia yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Ya Allah, harumkan kuburnya yang mulia dengan bau-bauan yang semerbak dari rahmat dan sejahtera. Maka bertanyalah orang, qila huwa Adam alaihi salam. Orang-orang bertanya. Orang-orang yang bertanya itu siapa orang yang bertanya? Makna makhluk bertanya. Sebab orang belum ada, manusia belum ada. Manusia datang daripada Nabi Adam. Adam belum lagi tercipta. Maka orang bertanya. Jadi orang dah tahulah nabi-nabi yang akan diutus oleh Allah tu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa dan seterusnya. Maka bertanyalah orang, Adam AS agaknya yang dimulia ni Nabi Adam. Orang yang diperkatakan ini, Allah Ta'ala menerangkan, dengan sebabnya Adam aku beri martabatnya tinggi. Nampak? Allah muliakan Nabi Adam AS. Allah terima taubat Nabi Adam AS. Allah tinggikan darjat Nabi Adam AS dengan sebab nur Nabi Rasulullah SAW ada pada tulang sulbi Nabi Adam AS. Sebab tu Nabi Adam AS bila dalam syurga, malaikat ikut dia. Mana-mana Nabi Adam pergi, malaikat ikut. Maka Nabi Adam tanya, ya Allah, kenapa malaikat ni ikut aku? Allah Ta'ala kata, sebab dalam tulang sulbi engkau tu ada nur Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Maka Nabi Adam kata, ya Allah, tunjukkan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurnya. Maka Allah Ta'ala kata, ya Adam, bacalah selawat dan kau lihatlah di kuku ibu jari kau. Dia pun baca selawat, dia nampaklah cahaya Nabi SAW cantik dan indah. Dia pun kucupkan dengan lidahnya tu dan disapu kat mata dia. Itulah dia tuan-tuan, ya. Sebab tu bila kita mendengar nama Nabi kita waktu azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran para ulama kita dikucupkan kat bibir kita pada kuku ibu jari, dengan selawat dan kemudian kita sapu kat mata, orang itu tidak akan rabun selama-lamanya. Dengan sebabnya aku muliakan dan beri martabat tinggi. Ditanya lagi, agaknya Nabi Nuh ke orangnya yang dia dikatakan yang paling tinggi darjat? Allah menerangkan, dengan sebabnya juga Nuh selamat dalam bahtera dari tenggelam dan musnah, dan semua keluarga dan kerabatnya dari tenggelam dan musnah, dan kerabatnya yang engkar kepadanya. Jadi makna di sini Allah selamatkan Nabi Nuh AS daripada tenggelamnya. Kerana zaman Nabi Nuh ni, bila orang-orang kaumnya engkar, tak mau beriman pada Nabi Nuh AS, Allah perintahkan pada Nabi Nuh buatkan bahtera, kapal. Dan apabila dah siap kapal tu, Allah Ta'ala perintahkan langit turunkan hujan, bumi keluarkan air. Jadi penuh air di atas muka bumi ni,
tenggelam semua. Seluruh dunia tenggelam. Jadi Nabi Nuh dengan kaumnya yang beriman. Dan juga setiap jenis daripada haiwan-haiwan, semua dibawa. Semua jenis haiwan, apa juga jenis haiwan, dinaikkan dalam kapal Nabi Nuh tu. Jadi dengan itu mereka sajalah selamat. Dengan kenapa Allah selamatkan Nabi Nuh AS? Kerana nur Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tulang sulbi Nabi Nuh. Kalau tak ada dengan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dah tenggelamkan juga Nabi Nuh dengan semua kaumnya. Subhanallah, tuan-tuan. Ditanya lagi, apakah Ibrahim AS kah orangnya? Allah menerangkan dengan sebabnya Ibrahim dapat menegakkan hujahnya atas penyembah berhala dan bintang-bintang. Nabi Ibrahim AS dicampak ke dalam api oleh Raja Namrud. Dia berdebat dengan Raja Namrud. Raja Namrud sudah kalah, tak boleh lagi nak jawab. Nabi Ibrahim kata, Tuhanku dapat menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang dan mematikan orang, kata Nabi Ibrahim. Raja Namrud kata, aku pun boleh mematikan orang dan boleh hidupkan orang. Pengawal bawa 2 orang daripada penjara. Orang ini aku hukumkan dia mati, potong kepala dia. Tengok, aku matikan dia. Orang ini aku hukumkan mati, tapi aku maafkan dia. Selepas dia, tengok, aku hidupkan dia. Kata Raja Namrud. Dia nak mendebat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, Tuhanku, inna rabbi ya'ti syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Ta'ala mendatangkan matahari daripada timur. Sekarang engkau datangkan matahari daripada barat. Macam mana? Matahari kita kata terbit daripada timur. Sekarang kalau engkau katakan Tuhan, kau terbitkan matahari daripada barat. Fabuhitalladzi kafar. Maka kalahlah akan orang yang kufur itu. Maka Raja Namrud memang marah pada Nabi Ibrahim. Dengan kerana dia pun memecahkan patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya. Maka dengan itu dibuatkannya api, dikumpulkan kayu api sebulan lamanya. Kau dah besar dah kayu api itu macam bukit gunung. Dia bakarnya. Bila dibakar tu, nak lontar dekat api itu tak boleh dekat. Pasal panas bahangnya. Syaitan bisikkan kepada Raja Namrud, buatkan lestik. Jadi dibuatkan lestik pada jauh, dilepaskan Nabi Ibrahim AS tu, melayang masuk ke dalam api. Itu dia. Tetapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim. Api tak membakar Nabi Ibrahim AS. Kenapa api tak membakar Nabi Ibrahim AS? Kerana dalam tulang sulbi Nabi Ibrahim AS ada nur Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim alaihi. Allah selamatkan Nabi Ibrahim kerana ada nur Nabi kita dalam tulang sulbinya. Ditanya lagi, apakah Musa AS orangnya? Mana yang kau, ya Allah, yang kau kata inilah Nabi yang paling kau sayang, yang ketua sekalian Nabi-Nabi, yang paling dimuliakan, yang paling dicintai. Apakah Nabi Musa orangnya? Maka Allah Ta'ala menjawab. Allah menerangkan Musa itu saudaranya. Tapi orang ini kekasih Allah. Musa hanya telah dapat berkata-kata dengan Allah. Nabi Musa AS Allah berikan kelebihan. Dia digelarkan Kalimullah. Orang yang berkata-kata dengan Allah. Sebab dia bertemu pada Allah di Bukit Tur Sina. Bukan Allah duduk kat Bukit Tur Sina. Maha suci Allah. Tapi Allah bertajalli. Makna Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Musa AS. Berdialog kepada Allah sewaktu Nabi Musa berada di Bukit Tur Sina. Bukan Allah duduk ke Bukit Tur Sina. Allah tak bertempat, maha suci Allah. Jadi di sini Nabi Musa bukan orangnya. Dia adalah saudara kepada Nabi yang dimaksudkan. Kenapa? Kerana semua para Nabi-Nabi itu adalah bersaudara. Jadi bukan Nabi Musa yang dimaksudkan. Dia hanya Kalimullah. Sedangkan orang ini, kekasih Allah ni adalah Habibullah. Ya, antara Habibullah dengan Kalimullah lebih mulia lagi Habibullah, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ditanyakan lagi, apakah Nabi Isa AS orangnya? Maka Allah menerangkan Isa hanya akan membawa berita baik tentang kerasulannya. Isa hanya dilaksana pengawal. Maka siapakah gerangan? Jadi Nabi Isa AS ditanya, apakah ya Allah ini yang kau masukkan Nabi Isa AS? Nabi yang kau kata yang kau kasihi
yang kau telah muliakan, yang kau telah tinggikan darjatnya, yang menjadi ketua sekalian para nabi-nabi. Maka Allah menjawab, Isa bukan Nabi Isa orangnya. Nabi Isa hanya sebagai pengawal dan memberikan berita gembira. Apa makna pengawal? Maknanya yang mendatangi sebelum kedatangan Nabi SAW. Sebagai orang kata penjaga pintu, pengawal lah. Ya, jadi sebelum kelahiran Nabi SAW, maka Nabi Isa datang dia sebagai membawa berita gembira. Dan memang betul dalam kitab Injil, Nabi Isa sendiri telah menyebutkan bahawa akan datang min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi selepas aku yang namanya Ahmad, iaitulah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah gerangannya? Kekasih yang mulia ini yang telah engkau berikan persalinan kesopanan dan engkau mahkotakan dia dengan mahkota kehebatan dan kemegahan. Jadi Nabi SAW telah diberikan persalinan kesopanan, akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Itulah Nabi kita SAW. Dan telah dimahkotakan dengan mahkota yang hebat kemegahan, dapat kedudukan yang tinggi, yang mulia, menjadi Sayyidul Mursalin, penghulu sekalian Rasul-Rasul, dan menjadi pemberi syafaat yaumul qiyamah. Engkau kibarkan atas kepalanya panji-panji kebesaran. Di atas kepala Nabi SAW panji-panji kebesaran, iaitu Nabi SAW di yaumul akhirat akan diberikan panji yang dinamakan Liwa'ul Hamd. Liwa' itu panji, Hamd itu pujian, panji pujian kepada Allah. Jadi pada hari kiamat, di yaumul mahsyar, semua para nabi-nabi termasuk Nabi Adam AS, semuanya duduk untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di mana? Di bawah panji Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi panji ini besar. Panji dengan bendera ada beza. Bendera ialah macam bendera kecil ya, 1 meter pun dah banyak dah. Tapi panji ini besar, mungkin gilang gemilang, mungkin 3, 4, 5 meter tinggi. Macam kapal layar punya kita kata sayap dia tu. Macam tu lah. Itu namanya panji. Jadi daripada jauh orang-orang di padang mahsyar nampak, itulah panji Liwa'ul Hamd, panji pujian kepada Allah yang punyanya ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan. Jadi itulah dia. Siapa dia? Gerangannya. Ya Allah yang kau telah berikan dia panji pujian ini. Maka itulah dia seorang Nabi yang aku pilih dari keturunan Abu Lu'ay bin Ghalib. Ayah dan ibunya meninggal dunia. Jadi Nabi kita daripada keturunan Abu Lu'ay bin Ghalib. Lu'ay bin Ghalib dan seterusnya sampai kepada Adnan. Sampailah kepada Nabi Ismail AS. Ayah dan ibunya meninggal dunia. Ayah Nabi meninggal waktu Nabi berumur 2 bulan dalam kandungan ibunya. Dan ibunya meninggal waktu umur Nabi kita SAW 4 tahun atau 6 tahun yang disebutkan. Ia dipelihara oleh datuknya kemudian. Jadi datuknya Abu Talib, Abdul Muttalib, menjaga Nabi SAW. Jadi Nabi SAW lahir sebagai anak yatim. Ayah dah meninggal. Kemudian disusukan oleh ibunya Aminah selama 7 hari. Selepas Aminah susukan anaknya 7 hari, kemudian Halimah Sa'diyah yang datang daripada Taif datang mencari anak-anak yang baru lahir untuk menyusukan, dan dia pun jumpalah anaknya yang bernama Muhammad ini. Terus dia jatuh cinta, dia pun sayang, dia dakap, dan teruslah dia pun membawa anak ini ke tempat kampungnya. Jadi adat orang-orang Arab zaman dahulu, anak-anak ini disusukan oleh orang perempuan di perkampungan. Kenapa? Untuk mereka membesar dengan keadaan badan yang kuat, yang sihat. Kalau duduk bandar ni jadi pemalas. Macam kita lah ya, maaf ya. Kita duduk bandar malas ya, semua nak relax, semua nak senang-senang. Tapi kalau di kampung tu dia bekerja, ada berlari, ada halaman. Jadi sebab tu zaman dulu pun sudah ada anak-anak kecil diberikan kepada orang perempuan yang dari perkampungan, daerah-daerah perkampungan. Mereka datang untuk mencari upah menyusukan anak susuan. Maka begitulah Nabi SAW disusukan oleh Halimah sampailah umur Nabi 2 atau 4 tahun. Kemudian dipulangkan kepada Siti Aminah. Nah, Siti Aminah pun jaga dia dalam tempoh 2 tahun. Lepas tu Siti Aminah, Sayyidatina Aminah pun meninggal. Nah, kemudian dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun. Dan datuknya Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Kemudian berpindah kepada Abu Talib.
Kemudian pula oleh bapa saudaranya yang pelembut, iaitulah Abu Talib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi itulah sedikit ringkasan kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masa dia diangkatkan darjatnya dan dilahirkan, kemudian siapa yang menjaganya. Dan dibangkitkan dari golongan tihamah dekat dengan hari kiamat. Di belakang badannya ada alamah, ada tanda. Lindungi awan ke mana dia pergi. Ia ditaati oleh awan yang mengandungi hujan. Ini nak ceritakan kepada kita tentang alamat-alamat kenabian yang berlaku pada diri Nabi sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Ya, dibangkitkan dari golongan Tihama. Tihama ni ialah kawasan daerah Mekah lah. Itu namanya Tihama, ya, bukit-bukit Tihama. Dekat dengan hari kiamat, maknanya Nabi kita ni Nabi akhir zaman. Nabi kita ni bila lahir saja itu sudah tanda dunia ini sudah dekat dengan kiamat. Sebab Nabi kita the last. Maknanya the last ni after this dah tak ada lagi lah. Dunia ni habis lah. Maknanya sekarang ni kita dengan Nabi dah 1400 tahun. Tapi antara kita dengan Nabi 1400 tahun di sisi Allah baru 1 hari setengah. Macam mana Ustaz? Sebab di sisi Allah, yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah sepertilah 1000 tahun di sisi kamu. Jadi kita ni dengan Nabi 1400 tahun. Jadi kita kalau di sisi Allah, antara kita dengan Nabi baru 1 hari setengah. Jadi dalam riwayat-riwayat mengatakan umurnya kita ni setelah kerasulan Nabi tak lama. Tak lama tu mungkin 1 hari setengah dah kita akan habis. Dunia pun dah nak kiamat. Sekarang ni pun dah macam-macam berlaku. Allahu a'lam. Hanya tahu bila kiamat Allah Ta'ala saja tahu. Tapi tanda sudah banyak tanda dah, ya. Dan Rasulullah SAW sebagai tanda juga, ya. Sebab dialah Nabi akhir zaman, ya. Di belakang badannya ada alamat. Ini namanya iaitu khataman nubuwah. Belakang Nabi SAW, di antara 2 bahu Nabi, di belakang bawah pada tengkuk Nabi itu, ada tanda. Tanda tu semacam sebutir biji burung, telur burung, dan kemudian ditutup dengan rambut-rambut yang di belakang badan Nabi. Itu ada tanda. Itulah tanda nubuwah, iaitu khataman nubuwah. Dilindungi awan ke mana dia pergi. Nabi kat mana dia berjalan, semuanya ada awan melindungi Nabi SAW. Sebab itulah dikenali oleh Padri Buhairah sewaktu Nabi SAW dibawa oleh pamannya Abu Talib ke negeri Basrah. Basrah ialah di negeri Syam, di Syria, ya, untuk menjalankan perniagaan dengan perniagaan orang-orang Mekah. Jadi Nabi ikut pakcik dia. Sampai di sana ada seorang padri nama Buhairah. Padri ni pada jauh nampak ni budak ni jalan mana-mana pergi ada awan yang melindungi dia. Jadi dia sudah tahu ini budak ni adalah Nabi yang disebut-sebutkan dalam kitab-kitab mereka. Sebab orang-orang padri-padri ni semua tahu. Sebab dalam Taurat, Zabur, Injil ada sebut tentang kedatangan Nabi kita SAW dengan tanda-tandanya. Ia ditaati oleh awan yang mengandungi hujan. Jadi kalau sekiranya Nabi SAW ni jalan ke mana ada awan, dan awan itu pula kalau sekiranya Nabi perintahkan turun hujan, turun. Macam mana Nabi minta hujan, dengan perasaan hati dia saja turun hujan. Subhanallah. Putih bersih dahinya, hitam rambutnya. Ini sifat-sifat Nabi SAW. Dahi yang bersih, putih, cahaya. Rambutnya hitam. Baik paras mukanya. Pendengarannya mencapai bunyi kalam menulis. Pendengarannya sampai kepada Lauh Mahfuz yang sedang menulis. Sudah boleh dengar lagi, Masya Allah. Penglihatannya menembusi 7 petala langit. Sampai ke arash. Dia boleh nampak, subhanallah. 2 tapak kakinya pernah dikucuk oleh unta. Lalu hilang apa yang dideritainya. Unta cium kaki Nabi SAW. Dan semua sakit penat lelah dia semua hilang. Dengan berkatnya Nabi Rasulullah SAW. Pokok pernah memberi salam kepada Nabi. Pokok pernah beri salam kepada Nabi. Bahkan batu pernah berkata-kata pada Nabi. Dalam riwayat Nabi mengatakan bahawa aku bila berjalan ada bersalam, Assalamualaikum ya Muhammad.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi toleh kanan, toleh kiri, tak nampak orang. Rupa-rupa nampak batu yang bercakap, beri salam. Dan Nabi setelah menjadi seorang Rasul, Nabi mengatakan, aku boleh tunjukkan kau mana batu yang beri salam padaku di kota Mekah tu. Subhanallah. Tunggul pernah menangis, menggunggui seolah-olah mengadu pada Nabi. Tunggul, batu, kayu pernah menangis pada Nabi SAW. Keberkatan kedua belah tangannya nyata pada makanan dan minuman. Tangan Nabi ini memang berkat. Satu masa seorang sahabat menjemput Nabi, makanan tak banyak. Nabi SAW panggil semua sahabat-sahabat lain, sebanyak 3,000 orang. Tuan rumah dia rasa takut. Nabi kata, kau senduk saja, jangan tengok apa kat dalam. Senduk saja. Senduk. Sampai habis 3,000 orang dah makan, kenyang dah. Masya Allah. Berkatnya tangan Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kita berhentilah ya pada muka surat yang ke-49. Wallahu a'lam. Dan kita sekarang akan membacakan selawat pada Nabi dan beri salam ya. Jadi kita boleh buka lah di muka surat yang seterusnya, iaitu pada bab selawat ya. Di muka surat 112 ya. Bismillahirrahmanirrahim. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غراد واستضيعوا بجمال فقافي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبا
لنا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهل مرحبا بك إن بك نسعد، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهي يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا واهدنا نهج سبيلي، مرحبا به نصعد ونرشد، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي يا الله، ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله دي محمد يا الله، وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله هادي محمد يا الله، وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الهادي محمد يا الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih pada Ustaz Abdul Hakim yang telah sama-sama kita pada petang yang mulia ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itu saja untuk kita pada petang ini. Ya para jemaah, sekarang ini kita sedang mengedarkan kitab
fiqh ibadat yang telah diorder oleh sebahagian daripada kita. InsyaAllah bersabar, dalam minggu ni semua yang akan diselesaikan. Mereka yang belum lagi order, kalau ingin dapatkan, cepatlah boleh order selagi yang masih lagi ada dalam stok ya. Kalau dah habis, dah nak tunggu order daripada Indonesia, tak tahu bila lagi. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya ucapkan terima kasih pada mereka yang telah berinfak untuk madrasah pembangunan yang kami sedang usahakan di Kemboja, dan juga untuk membantu orang fakir miskin yang terkena dengan banjir di Kemboja. Sebagaimana tuan-tuan boleh lihat dalam Telegram group kami, ya, tuan-tuan boleh lihat saya dah postkan sana, dan juga sedang dibangunkan madrasahnya. Dan juga kepada mereka yang derma lagi masih boleh diterima melalui Pay Now atau transfer kepada akaun saya. Dan dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama. Dan untuk malam ini pengajian di Masjid An-Nur ditiadakan kerana menyambut Maulid Rasul. Jadi Masjid An-Nur sepanjang 12 malam daripada 1 Rabiul Awal mengadakan baca Maulid pada setiap malam. Jadi pengajian kita Kitab Al-Hikam pada malam ni ditiadakan. Tapi bolehlah ikuti Maulid Rasul yang diadakan oleh Masjid An-Nur, Marsiling, Singapura. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita akhiri dengan kita baca istighfar, minta ampun pada Allah. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.